Saya dengan rasa rendah diri ingin mengucapkan takziah kepada beberapa negeri yang sedang dilanda bencana ataupun musibah banjir, contohnya di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, mungkin di Perak dan beberapa negeri di Johor dan beberapa negeri lain. Dan isu tentang banjir ni kita boleh kaitkan memang sangat terkait dengan alam sekitar. Dan saya dikejutkan dengan satu kenyataan daripada seorang MB negeri yang mengatakan banjir yang berlaku di negeri tersebut merupakan hasil daripada hujan lebat, bukan hasil pembalakan dan sebagainya. Di sini saya ingin membetulkan beberapa fakta tentang bencana banjir ataupun kita panggil sebagai bencana alam. Dalam buku yang pernah saya baca bertajuk On Fire, pernah dinyatakan oleh penulis bahawa natural disaster ataupun bencana alam bukan natural. Ini adalah hasil daripada perbuatan-perbuatan manusia. Okey, kalau kita singkap ataupun kita tengok masalah-masalah banjir yang berlaku di negara kita sekarang, memang sangat-sangat menyedihkan. Sayu hati saya melihat rakan-rakan di negeri-negeri tersebut struggling untuk hidup ataupun untuk survive dalam waktu-waktu banjir sebegini. Dan kita perlu lihat beberapa negeri yang berlaku banjir besar ketika ini, bila dilihat daripada sudut pandangan satelit, kebanyakan hutan-hutan mereka telah digondol. Dan itu boleh saya katakan kebanyakan kawasan hutan tersebut telah dijadikan kawasan ladang hutan yang kita panggil sebagai kawasan cuci mangkuk dan ditukar kepada pokok-pokok yang bukan native di kawasan tersebut. Jadi fungsi hutan tersebut tidak dapat dijalankan ataupun fungsi hutan tersebut bukanlah fully boleh berjalan secara total kerana telah ditukar kepada spesies yang lain. Dan suka untuk saya katakan, pada tahun 1926 lagi di negeri Kelantan misalnya telah berlaku proses pembalakan dan juga pelombongan. Jadi pada tahun tersebut telah berlakunya banjir besar ataupun bah merah kita panggil. Dan bila kita bercakap, dan ramai juga bagi alasan kerana negeri-negeri tersebut menghadapi ataupun akan melalui satu fasa iaitu monsun. Jadi kita mula menyalahkan monsun, kita mula menyalahkan hujan dan sebagainya. Hasil kajian daripada Jabatan Meteorologi mengatakan isi padu hujan yang berlaku pada bah 2014 di negeri tersebut dan pada negeri-negeri lain adalah lebih kurang. Tapi kenapa banjir besar berlaku di negeri tersebut dengan sangat-sangat masif? Yang itu kita boleh kaitkan dengan ketiadaan hutan-hutan yang sihat. Bila kita perasan sebagai rakyat Malaysia, kita semua, saya rasa dalam seminggu ni di Twitter, di Facebook, di mana-mana sosial media, ramai rakyat Malaysia dan juga rakyat dunia telah nampak dan telah tahu apa punca-punca banjir yang berlaku di negara kita. Dan kita dah tak boleh nak main naratif bahawa hujan turun sebab tu berlaku banjir, sebabkan monsun sebab tu berlakunya banjir. Kita kena reflect juga apa yang kita buat sepanjang tahun ataupun beberapa tahun kebelakangan ini di dalam kawasan kita sendiri. Misalnya di Pahang, bila kita nampak berlakunya pergelutan di Fraser Hill yang mana sangat-sangat besar isu tu sehingga berlakunya tanah runtuh, banjir besar dan sebagainya. So itu adalah satu cara untuk kita reflect. Adakah pembangunan ataupun kemajuan untuk satu-satu golongan boleh dirasai oleh semua yang lain? Sedangkan bila kita tengok banjir yang berlaku sekarang di dalam negara kita, lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dan yang paling terkesan adalah golongan-golongan rentan ataupun golongan-golongan orang asli. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena fikirkan ataupun kita kena push sesiapa pembuat dasar ataupun beritahu kepada pembuat dasar, kepada pemimpin-pemimpin negara, enough is enough. Ada banyak lagi isu ataupun lebih banyak lagi hasil negara yang kita boleh gunakan, tapi tolong stop daripada membalak, daripada membuka hutan-hutan baru supaya tidak berlaku lebih banyak banjir-banjir besar di negara kita.